10 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 8 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 5 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Sedia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Sedia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sebanyak 4,095 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 84,844 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 3,441 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 654 adalah dari hasil 2,172 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 3,369 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 46,546 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 38,158 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 10.1%, di mana 339 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan. Seramai 37,819 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 4 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 55.9% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi tadi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara. Sementara itu, beberapa ciri dalam aplikasi BruHealth yang sedang dikemas kini dan diperbaharui pada masa ini juga dikongsikan. Ia bertujuan memudahkan pengurusan pesakit-pesakit positif COVID-19 dan kontak-kontak terdekat mengikut SOP yang berkuat kuasa pada masa ini. Ciri notis pengasingan di rumah, Home Isolation Notice, diperkenalkan bagi menggantikan ciri perintah kuarantin digital yang telah dihentikan pada 24 Februari 2022. Ciri ini adalah khusus bagi kes-kes yang disahkan positif COVID-19 sahaja, iaitu mereka yang di dalam kategori 1 atau 2A. Ciri baru ini meliputi laporan harian status kesihatan, notifikasi dalam aplikasi atau in-app notification mengenai tarikh ujian ART masing-masing, tempoh pengasingan diri yang diselaraskan secara automatik dengan pengemaskian keputusan ART. Dengan adanya ciri baru, notis pengasingan diri di rumah ini, pesanan ringkas SMS yang sebelum ini dikeluarkan untuk mengesahkan seseorang itu ialah seorang kes COVID-19 adalah dengan ini diberhentikan. Dengan pelancaran ciri ART di dalam aplikasi BruHealth pada 26 Februari 2022 yang membolehkan orang ramai melaporkan keputusan ART atau memohon bekalan kit ART, orang ramai kini tidak lagi perlu membuat panggilan ke talian Darussalam 123 bagi melaporkan keputusan ujian ART mereka atau membuat permohonan kit ART. Dengan melakukan triage-kan diri atau self-triage di dalam ciri ART tersebut, juga akan membolehkan seseorang kes dikategorikan mengikut kategori 1, 2A atau 2B. Sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak aplikasi BruHealth mula diperkenalkan pada tahun 2020, kod BruHealth berwarna merah adalah bagi menandakan seseorang itu merupakan kontak terdekat kepada kes positif COVID-19. Pada masa ini, seseorang boleh mengisytiharkan dirinya sebagai kontak terdekat di dalam aplikasi BruHealth melalui beberapa ciri seperti berikut.
dengan mengisikan maklumat di dalam ciri penilaian kendiri atau self-assessment tool pada hari pertama membuat laporan penilaian kendiri, ia hanya perlu dilakukan sekali di sepanjang tempoh pengasingan diri. Dengan melaporkan status kontak terdekat melalui ciri laporan kendiri harian atau daily self-report, dengan menghantar keputusan ART pertama setelah mengetahui telah mempunyai kontak dengan kes positif COVID-19 melalui ciri ART, atau dengan membuat permohonan mendapatkan kit ART melalui ciri ART. Pada masa ini, tempoh pengasingan diri bagi kontak-kontak terdekat telah dikurangkan daripada 14 hari kepada 5 hari. Menteri Kesihatan juga menjelaskan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sedang giat membuat persiapan bagi penjualan ART kit kepada orang ramai yang mana mesin-mesin layan diri atau vending machine semula beroperasi pada hari ini. Turut dimaklumkan lokasi-lokasi mesin layan diri yang menjual ART kit. Untuk makluman orang ramai seterusnya, sebagai permulaan, mesin-mesin layan diri hanya akan mengeluarkan satu kotak ART kit besar yang mengandungi 25 kit ujian. Manakala penjualan ART kit secara berasingan, iaitu satu kit ujian setiap kotak, akan mula dijual pada masa yang terdekat. Dalam pada itu, mesin-mesin layan diri hanya akan menerima pembayaran secara tunai dalam denominasi RM1, RM5, RM10 dan RM20. Di samping itu, penjualan ART secara dalam talian ataupun online juga sudah boleh dibuat melalui syarikat Incom melalui pautan www.incom.com.bn, yang mana syarikat tersebut menawarkan penghantaran percuma bagi pembelian melebihi RM50 ke atas. Senarai syarikat-syarikat dan klinik swasta menjual ART kit akan dikemaskini dari masa ke semasa. Dan maklumat lanjut mengenai penjualan ART kit boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan, iaitu www.moh.gov.bn. Permintaan kit ujian pantas antigen ART meningkat dalam beberapa minggu ini, terutama sejak peningkatan jumlah kes COVID-19 di negara ini. Kira-kira 75 hingga 80% daripada kes COVID-19 di negara ini adalah hasil daripada ujian ART sendiri di rumah. Bagi memenuhi permintaan orang ramai, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi memulakan penjualan ART menggunakan mesin layan diri. Pagi tadi, pemasangan mesin-mesin dilakukan di beberapa tempat strategik yang diusahakan oleh syarikat-syarikat swasta yang dilantik. Ini merupakan salah satu langkah kerajaan bagi memudahkan orang ramai mendapatkan pak kit ART dengan harga yang berpatutan, ke arah memastikan kualiti kit ART menepati piawaian yang ditetapkan, pengimportan dan pembekalannya adalah selaras dengan senarai yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Senarai kit ART yang dibenarkan untuk dijual di negara ini boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn. Golongan belia perlu diberikan pendedahan dalam menghargai erti kemerdekaan dan jasa serta sumbangan golongan warga emas yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Perkara itu antara yang ditekankan semasa forum bersama belia sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-28 yang diadakan secara maya pagi tadi. Menyertai forum yang berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Ben Penorangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dr. Muhammad Hadi Muhammad Melayong yang di-Pertua Persatuan Sejarah Brunei Persebar semasa forum menyentuh perlunya golongan belia memantapkan jati diri dan tidak lakap dari dakapan nilai-nilai kehidupan berasaskan Melayu Islam Beraja dan negara zikir sebagai sumber kejayaan hidup dunia dan akhirat.
Juga menyertai Yang Berhormat Dayang Harunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan tema menghargai kemerdekaan negara, forum dianjurkan bersama Persebar dan Majlis Belia Brunei MBB dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tiga keluarga yang terlibat dalam kejadian rumah roboh dan kebakaran rumah di daerah Brunei dan Muara menerima bantuan kewangan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Bantuan kewangan disampaikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Rumah roboh berlaku di Kampung Pengkalan Sibabau pada 22 Februari, manakala rumah roboh di Kampung Sungai Besar berlaku pada 27 Februari lalu. Sementara kebakaran rumah berlaku di Kampung Sungai Tampoi pada 27 Februari 2022. Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mikraj secara maya. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Khusyuk dalam Sembahyang yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nashid bin Superi, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Halal Ugama, menyertai majlis Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Pemangku Pengarah Penerangan. Projek Fatul Barakah 3.0 dianjurkan bagi mengumpul sumbangan berupa keperluan harian para mualaf yang memerlukan di seluruh negara bersempena kedatangan bulan Ramadan. Projek selama 2 hari yang bermula hari ini anjuran Kementerian Halal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama persatuan-persatuan mualaf seluruh negara. Bagi daerah Brunei dan Muara, projek diadakan secara pandu lalu di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Antara sumbangan yang diperlukan seperti beras, gula, minyak masak, makanan dalam tin dan barang keperluan asasi yang bersesuaian. Di daerah Belait, projek diadakan oleh unit dakwah daerah Belait juga secara pandu lalu. Orang ramai boleh menghantar sumbangan berupa makanan asasi bermula pukul 8.30 pagi hingga 4 petang. Sementara itu, penerimaan sumbangan di daerah Tutong diadakan di pejabat unit dakwah daerah tersebut. Selain berganding bahu mengendalikan kerja-kerja berkebajikan, projek turut mengeratkan ukhuwah antara Persatuan Mualaf dengan Pusat Dakwah Islamiah. Pejabat unit dakwah daerah Tempurung menjadi tempat penerimaan sumbangan daripada orang ramai di daerah berkenaan. Ia juga antara lain bertujuan memeduli perkembangan kehidupan kebajikan golongan mualaf di negara ini. Jabatan Pengembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Halal Ugama selaku jawatan kuasa kerja bahagian Sukatan Pelajaran Kurikulum, Sumber Pengajaran dan Pembelajaran bagi program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta hari ini mengadakan taklimat Sukatan Pelajaran Al-Quran Kurikulum Tetap tahun 2022 bagi tahun 9 dan 10 secara maya. Taklimat bertujuan memberikan maklumat kepada guru-guru mengenai pelaksanaan kurikulum tetap mata pelajaran Al-Quran tahun 9 yang telah dikemas kini bagi tahun 2022 dan tahun 10 serta penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab kerajaan dan swasta. Sukatan pelajaran tetap bagi mata pelajaran Al-Quran diteruskan pelaksanaannya bagi pelajar tahun 10 pada tahun ini dan akan dilaratkan kepada tahun 11 pada tahun 2023. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah memerlukan dengan segera penderma darah bagi semua jenis darah.
Stok darah pada masa ini adalah di tahap yang sangat rendah. Justru Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk datang menderma darah bagi sama-sama membantu usaha pusat pendermaan darah dalam meningkatkan stok bekalan darah di negara ini. Bagi mereka yang ingin mengunjungi pusat pendermaan darah, tempahan slot melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Waktu-waktu beroperasi bagi perkhidmatan pendermaan darah adalah seperti berikut. Pusat pendermaan darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha bermula Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Tabung darah Hospital Seri-Seri Begawan Belait dibukakan bermula Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang. Manakala tabung darah Hospital Pengira Isteri Hajah Mariam Tempurung juga dibukakan pada hari yang sama dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Sehubungan ini, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hak Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum juga akan mengungkayahkan kempen-kempen derma darah bersempena dengan sambutan Semarak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-38. Orang ramai dialalukan hadir untuk menderma darah di kempen derma darah tersebut. Tempahan slot melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Pada 7 dan 8 Mac, kempen akan diadakan di Pusat Promosi Kesihatan. Pada 10 Mac 2022 akan diadakan di Pusat Belia Tutong. Manakala pada 12 dan 14 Mac akan diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan daerah Belait. Sementara pada 15 Mac di Dewan Utama Kemasyarakatan daerah Temburung. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah atau ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Pendaftaran bagi menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Ugama Brunei SPUB, Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei STPUB dan Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi akan dibuka bermula hari Isnin 7 Mac 2022 hingga hari Sabtu 23 April 2022. Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam memaklumkan para pengetua Sekolah Menengah Arab, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta calon-calon persendirian yang berhasrat menduduki peperiksaan tersebut supaya akan dapat mengambil borang pendaftaran di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama semasa waktu pejabat.